Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة بنيتنا في الانتفاع وتعلم وتعليم والاقتداء بالنبي المختار في السر والإجهار وبنية التناصر وتعاون وتعاضد على الدين وإقامة شريعة سير المرسلين وأن الله يرزقنا كمال النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علوم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini merupakan ceramah pertama bagi siri ceramah Mukjizat Al-Quran dan juga ilmu kontemporari, yang mana saya bercadang untuk kaitkan beberapa ayat Al-Quran yang boleh dikupas dan dibahaskan melalui pandangan yang baru daripada ilmu-ilmu yang manusia perolehi semenjak kebelakangan ini, terutama ilmu berkenaan dengan sains dan juga geografi dan sejarah dan sebagainya. Jadi untuk memulakannya, kita akan membahaskan tentang ayat Al-Quran berkenaan dengan ciptaan Nabi Adam AS. Kenapa mulakan ciptaan Nabi Adam AS? Kerana ia merupakan ayat yang terkandung pada awal surah Al-Baqarah, iaitu surah yang kedua dalam Al-Quran, dan ia juga merupakan satu perkara yang menjadi banyak persoalan di kalangan terutama para pelajar apabila mereka mempelajari tentang teori evolusi atau evolution theory, dan mereka cuba nak kaitkan dengan Nabi Adam AS, sedangkan Al-Quran mengatakan bahawasanya Nabi Adam AS atau manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk macam kita sekarang ini, yang tidak melalui proses evolusi. Sedangkan teori evolution yang dipelopori oleh Darwin dan disokong oleh ramai para saintis terutama zaman sekarang ini mengatakan bahawasanya semua makhluk ini proses dia itu berubah bentuk adalah melalui evolution. Jadi macam mana nak kaitkan antara keduanya? Ini yang saya insya-Allah akan cuba kupaskan dalam kuliah kita pada kali ini insya-Allah. Ini kuliah yang pertama. Baik. Kita mulakan dengan ayat Al-Quran yang terkandung dalam surah Al-Baqarah. Dalam ayat yang ke-30, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Yang mana bermaksud wa idh qala rabbuka lil malaikah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak jadikan satu makhluk sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Khalifah tu apa? Khalifah tu adalah pemimpin. Makhluk yang dapat menjadi pengubah dan pemimpin dan pembawa kebaikan ke atas muka bumi ini. Maka malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah engkau nak lantik satu makhluk ini sebagai khalifah yang akan membuat kerosakan di bumi dan menumpahkan darah berbunuhan, sedangkan
kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi di sini kita lihat bahawasanya persoalannya ialah bagaimana malaikat ni tahu bahawasanya manusia ini apabila diciptakan akan membawa kerosakan di atas muka bumi. Dia akan menumpahkan darah. Dan tidakkah manusia memenuhi dua perbuatan ini? Manusia merosakkan atas muka bumi ini, kita lihat sehingga sekarang ini isu perubahan cuaca, perubahan klimat ini sangat-sangat serius. Ia merupakan satu perkara yang pasti manusia sedang menuju kepada era kebinasaan manusia itu sendiri. Dengan suhu dunia yang akan meningkat, dengan pencemaran alam di udara, di darat dan juga dalam lautan yang dalam sekali. Manusia mencemarkan dunia ini, merosakkan alam ini. Ramai binatang yang dah pupus di tangan manusia. Jadi manusia ini merosakkan muka bumi. Waisfikut dimak. Dan manusia ini daripada awal bergaduh, berperang, berbunuhan sesama sendiri. Atas apa jua alasan mereka berperang, politik ke, sosial ke, ekonomi ke, mereka berperang. Jadi macam mana malaikat tahu? Sedangkan manusia belum lagi diciptakan. Dan lebih pelik lagi, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Apa yang Allah tahu yang malaikat tak tahu tentang manusia ini? Yang ini patut dikupaskan dan ulama cuba kupaskan. Ada ulama mengatakan bahawasanya ada presiden, ada sebelum ini contoh makhluk yang melakukan kerosakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah. Dan para tafsir, ulama tafsir dahulu mengatakan bahawasanya mereka itu adalah bangsa jin. Ini mungkin benar dan mungkin silap. Kerana apa? Ini adalah teori, telahan, tafsiran para ulama manusia dahulu. Rasulullah SAW tak terangkan pun apakah presiden ataupun contoh makhluk tersebut. Jadi kalau kita lihat jin melakukan kerosakan atas muka bumi ini, sedangkan jin itu ada alamnya sendiri yang lain. Walaupun ditinggal di atas muka bumi, tapi tidak ada kerosakan yang berlaku kerana dia di alam rohani, dia bukan alam fizikal. Dan jin bergaduh memang berperang pun, tapi tak menumpahkan darah. Sebab apa? Jin itu adalah makhluk yang dicipta daripada asap, bukan fizikal manusia. Sehingga maknanya makhluk binatang atas muka bumi ini ada darah yang mengalir dalam badannya. Jadi mungkin juga tak tepat. Maka apakah contoh makhluk-makhluk yang hidup di atas muka bumi ini sebelum terciptanya Nabi Adam, sebelum Nabi Adam AS itu diletak ke atas muka bumi ini, sudah pasti ada makhluk-makhluk lain yang mana mereka ini berkuasa di atas muka bumi dan mereka itu bergerak sana sini dan mereka melakukan kerosakan dan mereka itu menumpahkan darah. Jadi ada presiden, ada contohnya. Jadi mereka kata, why not kita? Kenapa Allah SWT tak lantik kita sebagai khalifah di atas muka bumi? Sedangkan kerana kita ini makhluk yang taat pada Allah SWT dan kita sentiasa memuji Allah, ni malaikat katalah, kami memujimu, kami mensucikanmu. Kenapa tak kami maknanya jadi makhluk yang memerintah bumi, yang khalifah atas muka bumi, tidak akan berlaku kerosakan dan berperang di atas muka bumi. Jadi Allah SWT menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu semua tidak mengetahui. Apa yang Allah SWT mengetahui? Sifat makhluk yang Allah SWT nak letakkan sebagai khalifah di atas muka bumi ini memang akan membawa kerosakan, tapi dalam masa yang sama makhluk ini yang dinamakan sebagai manusia mampu untuk membawa kebaikan dan juga mampu untuk mendatangkan perkara-perkara yang pelik-pelik dan ajaib-ajaib dan cantik-cantik manusia. So manusia ini mempunyai kelebihan untuk membawa kerosakan dan juga untuk membawa kebaikan. Baik, kita bahaskan dahulu. Apakah contoh makhluk yang mana wujud sebelum terciptanya Nabi Adam AS? Kalau ulama dahulu, mereka banyak mengatakan bahawasanya manusia yang pertama adalah Nabi Adam AS. Sebelum Nabi Adam itu tidak ada manusia yang lain. Yang pertama,
Bahkan ada yang mengatakan makhluk yang pertama berjalan atas muka bumi adalah Nabi Adam, makhluk fizikal. Sedangkan binatang-binatang Allah SWT dah ciptakan sebelum itu. Tapi binatang tidak termasuk dalam mereka yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah walaupun mereka bergaduh sama sendirilah. Tapi mereka bergaduh tu kerana atas sebab makanan, bukan kerana hawa nafsu. Jadi ada ulama mengatakan demikian. Yang peliknya pandangan ini bertepatan dengan pandangan orang-orang Kristian dan juga orang Yahudi. Kan dalam Bible mereka mengatakan bahawasanya tidak ada makhluk selain namakan sebagai manusia sebelum Nabi Adam AS diletakkan atas muka bumi ini. Jadi boleh kita lihat di sini banyak juga pandangan-pandangan yang dimuatkan dalam kitab-kitab tafsir oleh para ulama dahulu. Sebenarnya ada kaitannya ataupun mereka seolah-olah itu dicedok, cerita ini dicedok daripada cerita-cerita orang-orang Kristian dan orang Yahudi. Jadi itu pahaman mereka, pandangan mereka tidak datang daripada Rasulullah SAW. Maka kita lihat kepada kajian manusia sejauh ini. Dan kajian manusia sejauh ini mendapati bahawasanya sebelum manusia itu wujud, manusia yang dikatakan kita seperti kita ini, tengkorak seperti kita ini, ada sebelum kita ada makhluk lain yang seperti kita. Tengkoraknya, skeletonnya adalah seperti kita. Bukan 100% kita, tetapi seperti kita. Maybe 80%, 90%, 70%. Jadi kalau mereka tu bila kaji, mereka korek tanah, arkeologi dan sebagainya, mereka berjumpa tulang-tulang, rangka-rangka seperti makhluk manusia. Antara yang mereka jumpa adalah, kita lihat di sini, tengkorak manusia. Dan tengkorak manusia seperti kita ini, yang tertua sekali, yang paling lama sekali dijumpai sejauh ini di satu tempat bernama Jabal Irhoud di Morocco. Dan bila mereka carbon dating tengkorak ini, mereka mendapati bahawasanya umurnya lebih daripada 315,000 tahun dahulu. Jadi mereka para saintis mengatakan bahawasanya manusia yang dikenali sebagai Homo sapien, ini nama saintifiknya Homo sapien. Maknanya keluarga Homo, Homo ni seperti manusia, sapien ini adalah yang berfikir. Ada kemampuan untuk berfikir. Jadi mereka namakan spesies kita ini, jenis kita ini Homo sapien. Nama, tak ada masalah. Tapi jenis Homo sapien ini, manusia ini, dah wujud di atas muka bumi ini sekurang-kurangnya 315,000 tahun. Lamanya. Orang-orang Kristian, sebahagiannya, dan orang-orang Yahudi, sebahagiannya percaya bahawasanya dunia ini tak lebih umurnya daripada 6,000, 7,000 tahun. Dan manusia wujud lebih kurang 4,000 tahun. Kerana itu kalender orang-orang Yahudi ini sekarang ini tahun yang ke-4,000 lebih. Bukan tahun yang ke-2,000, tapi tahun ke-4,000 lebih. Jadi, walhasil pandangan dan fahaman orang-orang Kristian ini sudah pasti bertentangan dan bercanggah dengan kajian sains sekarang ini. Yang menyatakan bahawasanya manusia, daripada apa yang mereka jumpa, daripada tengkorak di Jabal Irhoud ini, manusia dah wujud selama 315,000 tahun. Maka bumi ini lebih tua daripada itu. Berapa tua bumi ini? Nanti insya-Allah video-video yang akan datang nanti saya akan terangkan, saya akan kupaskan ayat-ayat Quran berkenaan dengan umur dunia pula. Jadi walhasil, manusia dah ada 350 tahun. Kalau Nabi Adam AS merupakan manusia yang pertama diturunkan, maka Nabi Adam diturunkan lebih daripada 315,000 tahun dahulu. Mungkin 350,000 tahun, kita tak tahu. Kerana sekurang-kurangnya manusia dah ada 315,000 tahun dahulu. Nah, sebelum manusia ada apa pula? Maka terus kajian manusia menunjukkan atau mendapati bahawasanya sebelum manusia ini ada makhluk-makhluk lain, tengkorak-tengkorak seperti manusia, seperti mana yang dalam gambar di sini. Kalau kita lihat di sini, tengkorak satu makhluk ini bukan bentuk manusia sekalipun. Dia lebih macam tengkorak monyet, beruk dan sebagainya. Dan para saintis namakan dia sebagai Australopithecus. Australopithecus. Dan ini
makhluk ini lebih menyerupai keluarga monyet, beruk daripada keluarga manusia. Ini kajian mereka. Bilakah makhluk ini hidup? Nanti kita akan lihat selepas ini. Kemudian mereka jumpa tengkorak yang berbeza daripada Australopithecus ini, yang berbeza daripada Homo sapien, tengkorak seperti ini. Yang pasti bukannya milik Homo sapien, kerana kalau kita lihat dia punya dahinya tu luas. Homo sapien dahinya tak luas macam itu. Kita lihat Homo sapiennya tengkorak, dahinya tak luas macam itu. Tapi ini dahinya sangat luas. Dan mukanya lebih kecil. Jadi mereka namakan makhluk ini sebagai Homo rudolfensis. Kemudian mereka kaji lagi, jumpa ada lagi pula tengkorak yang milik makhluk yang lain. Tak seperti rudolfensis, tak seperti Homo sapien. Tak seperti Australopithecus. Mereka namakan sebagai Homo erectus. Dan banyak mereka jumpa tengkorak seperti ini. Bukan setakat di Afrika, bahkan sampai ke Europe, sampai ke negeri China, sampailah kepada Asia. Jumpa tengkorak seperti ini. Jadi maknanya makhluk ini dah banyak melata di atas muka bumi. Homo erectus ini. Seperti manusia. Kita lihat gambar yang sebelah kiri tersebut itu, tengkoraknya ataupun kerangkanya, skeletonnya. Kita lihat seperti manusia, dia ada sebagai rib cage. Tulang rusuk dia ada, tapi terbuka macam gitu. Berdiri tegak boleh berjalan, tengkoraknya sesuai untuk berjalan tapi lebih kepada sesuai maknanya. Walaupun dia boleh jalan tapi nampak lebih senang untuk dia tu berjalan di atas 4 kaki daripada, iaitu atas 2 tangan dan 2 kaki daripada berjalan atas 2 kaki. Tapi berjalan atas 2 kaki dan lebih senang jalan atas 2 kaki. Dia ada pelvis dia. Jadi seperti manusia tapi bukan manusia. Kemudian mereka jumpa lagi, kalau kita lihat, atau ni tengkoraknya. Kalau kita lihat gambar di sini, dia ada shoulder blade dia, belikat bahu dia kat belakang. Di sini, shoulder blade-nya. Dan kita lihat dia punya rib cage-nya, dia punya tulang rusuknya tersebut, dia terkeluar. Sedangkan kita Homo sapien ni memanjang, tapi dia terkeluar. Maknanya kawasan perut dia ini mengandungi banyak benda. Selain daripada perut, jantung, limpa dan sebagainya, semuanya kat sini. Jadi dia terkeluar macam gitu. Ini bukan manusia. Dan kepalanya narrow. Jadi ini mereka namakan, saintis namakan sebagai Homo erectus. Kemudian kita lihat di sini, mereka juga jumpa makhluk seperti manusia tapi lebih rendah daripada manusia. Tengkoraknya berbeza daripada manusia. Mereka punya rib cage mereka, tulang rusuk mereka itu terkeluar juga sedikit. Dan badan mereka tu lebih besar, tulang mereka lebih keras tapi mereka lebih rendah daripada Homo sapien daripada manusia, dan saintis namakan sebagai Homo neanderthalis. Kerana dijumpa tengkorak pertamanya ni satu lembah bernama Neanderthal di Germany. Dan mereka jumpa banyak tengkorak seperti ini di merata dunia, di Europe berlambak, di Timur Tengah sampai ke di negeri Iran ada tengkorak Homo neanderthalis ini. Jadi ini makhluk yang lain seperti manusia. Kemudian mereka juga jumpa tengkorak yang lebih kecil daripada manusia. Tengkorak bukan seperti manusia, kita lihat gambar di sini. Kecil, ni bukan tengkorak budak. Ni tengkorak banyak dah jumpa. Tapi mereka jumpa tengkorak seperti ini hanya di satu pulau. Pulau Florence di Indonesia. Dan mereka namakan sebagai makhluk ini sebagai Homo floresiensis. Dan sebahagian mengatakan bahawasanya ini adalah makhluk yang satu spesies dengan Homo erectus yang ini. Cuma dia lebih kecil dan terdapat hanya di Pulau Florence saja. Kemudian mereka juga jumpa tengkorak yang berbeza daripada semuanya, mereka namakan sebagai Homo denisova. Bersempena dengan gua Denisova yang mana mereka jumpa tulang ni buat pertama kali. Dan Denisovan ini, Homo denisova ini, mereka jumpa tulangnya sampailah ke Papua New Guinea. Jadi berterabur makhluk ini. Jadi kita lihat makhluk-makhluk ini, mereka dah banyak berjalan di atas muka bumi. Dan sudah pasti berperang sama sendiri, menumpahkan darah sesama sendiri. Kita lihat sini perbezaan antara tengkorak-tengkorak yang dah dijumpai oleh manusia daripada Australopithecus itu
kemudian Homo erectus, kemudian beza dengan Homo sapien, kemudian Neanderthalis, berbeza. Dan kita lihat bawah tu dia punya umurnya. Jadi Australopithecus ini wujud lebih kurang 2 hingga 3 juta tahun dahulu, kemudian pupus. Homo erectus wujud daripada dahulu, daripada bila kita tak tahu, sampailah lebih kurang 750,000 tahun dahulu dan kemudian pupus. Kemudian Homo sapiens, Homo neanderthalis ini lebih kurang daripada 100,000 tahun sehingga 400,000 tahun dahulu, sehinggalah 40,000 tahun dahulu sebenarnya, kemudian pupus. Kemudian Homo sapiens ini sampai sekarang. Makanya kita lihat carta di sini secara kasar saja menunjukkan span ataupun jangka masa setiap makhluk tu wujud di atas muka bumi. Australopithecus paling lama, kemudian pupus lebih kurang 1,5 juta tahun lepas. Homo rudolfensis ada di situ. Homo erectus lama juga, daripada lebih kurang 1 juta, lebih daripada 1,5 juta tahun dahulu sehinggalah lebih kurang 50,000 tahun dahulu. Kemudian Homo neanderthal, floresiensis, denisovan dan kemudian sapien kita ini, dan terusnya kita ini hidup sebagai manusia. Jadi kita lihat di sini sudah memang ada makhluk seperti manusia sebelum Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Persoalannya ialah, adakah makhluk-makhluk ini evolusi daripada beruk, daripada binatang lebih rendah, ataupun Allah SWT cipta mereka macam gitu, dicetakkan macam itu, diletak atas muka bumi di situ macam manusia. Ini persoalannya. Kalau kita lihat sains, maka sains mengatakan kalau awak lihatlah ini tengkorak macam ini, nampak macam ada evolusi daripada kecil sampai yang besar. Kemudian kita lihat Australopithecus tersebut itu seperti beruk, kemudian pupus, kemudian ada makhluk nama Homo erectus, kemudian jadilah dia floresiensis, ada denisovan, ada neanderthal dan akhirnya manusia, seperti ada evolution. Dan evolution ini tak terhad kepada manusia, tetapi dia kata untuk semua makhluk. Kuda, ikan dan sebagainya. Jadi semuanya terdedah dengan dikatakan sebagai survival of the fittest. Ataupun dikatakan ini teori yang menunjukkan bahawasanya adaptasi sesuatu makhluk kepada sesuatu keadaan. Itu adalah central tenet bagi teori evolusi Darwin, survival of the fittest. Yang makhluk yang yang paling fit boleh survive dalam satu-satu keadaan, environment, maka baka dia tu yang akan dominan dalam dia akan datanglah, akan membiak dan mengembang. Mana-mana makhluk yang tak boleh nak adapt dengan environment, tak boleh sesuaikan diri dengan environment yang baru, maka bakanya pupus sedemikian. Nah, apakah pandangan Islam tentang evolusi di sini? Pertama sekali, kita kena tahu dan yakin bahawasanya tidak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada perkara yang mustahil untuk Allah SWT ciptakan. Kalau Allah nak ciptakan makhluk ini, automatik cetak macam gitu, Allah jadikan kuda macam gitu, kemudian letak kat bumi macam gitu, tak mustahil di sisi Allah SWT. Kalau Allah nak jadikan manusia ataupun makhluk atas muka bumi ini berubah bentuk, mengikut evolusi daripada satu makhluk dan berubah sedikit demi sedikit selama beratus juta tahun, juga tak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara pertama, akidah kita tidak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita lihat pada Al-Quran. Al-Quran dan hadis sahih. Sekiranya dalam Al-Quran dan hadis sahih yang menyatakan A, perbuatan tu berlaku dengan A, maka kita wajib beriman dengan A. Walaupun saya cakap B, C, D, E, kita tetap cakap A. Sebab apa? Sebab yang cakap A adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenyataan tersebut sahih, tak boleh disangkalkan lagi, terdapat dalam Al-Quran. Siapa yang tidak percaya Al-Quran terkeluarnya daripada Islam. Sedangkan teori B, C, D, E ini adalah teori manusia. Dan teori sains ini dia self-correcting.
Hari ini cakap ya boleh begitu, tapi belum jumpa bukti yang menyanggah teori tersebut, yang revise teori tersebut atau yang tukar teori tersebut. Jadi yang lain semua datang daripada manusia. Jadi mana satukah lebih superior, kenyataan daripada pencipta atau kenyataan daripada makhluk yang ilmunya belum sampai lagi? Sudah pasti kenyataan daripada pencipta yang ilmunya lengkap. Jadi kalau ada perkara yang dijumpai oleh para saintis menyanggah Al-Quran dan hadis sahih yang kita tak boleh pertikaikan, terutamanya Al-Quran, maka kita pegang Al-Quran. Ini akidah kita sebagai orang Islam. Orang bukan Islam tak kisah, mereka tak nak pegang Al-Quran pun no problem sebab mereka tak percaya Al-Quran. Tapi kita orang Islam, kita pegang Al-Quran. Kerana kita percaya bahawasanya Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah lebih mengetahui. Allah yang cipta. Saintis tak cipta, saintis cuma agak-agak saja. Oh, agaknya macam gini. Oh, agaknya macam gitu. Oh, probability theory ni betul 90%. But 10% might be wrong. See? Dia bukan 100% yang correct. Jadi, teori evolusi ini, kalau kita buka Al-Quran, bukan setakat evolusi manusia lah, evolusi binatang semua dan semua makhluk atas muka bumi ini, tak ada satu pun ayat Al-Quran yang menyatakan teori evolusi ini tak boleh berlaku. Tak ada. Al-Quran tak menyentuh pun tentang evolusi. Seperti mana Allah SWT tak sentuh dalam Quran tentang teori-teori lain berkenaan dengan bagaimana kapal terbang boleh terbang, bagaimana roket boleh keluar negeri, keluar angkasa, bagaimana boleh jadikan klon dan sebagainya. Quran tak sebut. Jadi maknanya bila Al-Quran tak sebut, makanya teori itu boleh diterima kalau banyak kebenarannya. Jadi teori evolusi ini adalah sesuatu yang Al-Quran tidak menyatakan salah atau Al-Quran tidak menyatakan tidak wujud, maka kalau scientific proof dia, scientific evidence yang banyak menunjukkan memang evolusi ini berlaku, so be it. Tak ada salah untuk orang Islam percaya tentang teori evolusi ini. Malangnya, ataupun kita nak tahu ni dia punya syaratnya ialah apa? Syarat bagi penerimaan teori ini mestilah maknanya dia punya evidence, dia punya bukti itu overwhelming, kuat. Tak boleh disanggah. Malangnya teori evolusi ini belum sampai pada tahap sedemikian. Teori evolusi ini ada dua. Dia ada micro, dia ada interspecies, dia ada intraspecies. Okay. Intraspecies maknanya dalam spesies itu sendiri. Dan dia berubah. Ini nama dia microevolution. Contohnya apa? Contohnya kita lihat manusia. Ada yang kulit gelap, ada yang kulit cerah. Ada yang hidung mancung, ada yang hidung pesek. Kan? Ada yang paru-parunya boleh besar, ada paru-parunya kecil. Ini namanya adaptation. Adaptasi manusia kepada sekitaran yang dia tinggal. Ini nama dia microevolution. Orang yang kulit gelap, mereka lebih senang untuk bekerja di panas dan tak terkena dengan sunburn sangat. Mereka tak kena skin cancer. Tapi orang yang kulit cerah, kalau kerja lama di-expose kat panas, matahari, kulitnya boleh mengelupas, dia boleh senang terkena dengan kanser. Jadi ini nama dia microevolution kerana perubahan-perubahan yang berlaku pada diri satu-satu spesies tersebut itu. Ini nama dia intraspecies, dalam spesies itu sendiri. Dan juga ada yang bukan microevolution, tapi macroevolution. Maknanya satu benda yang besar. Interspecies. Maknanya perubahan daripada satu spesies kepada satu spesies. Yang ini Darwin cakap. Ini teori evolution Darwin tersebut itu. Maknanya perubahan daripada makhluk yang simple kepada makhluk yang lebih kompleks. Jadi maknanya manusia ini, kalau ikut teori tersebut, manusia ini datang daripada seperti makhluk seperti beruk. Beruk itu mungkin datang daripada makhluk yang lain. Mungkin juga lizard, cicak. Dan mungkin juga sebelum itu adalah burung. Mungkin sebelum itu adalah insek. Mungkin sebelum itu adalah ikan dan sebagainya. Jadi di evolution dia berpindah dari satu spesies ke satu spesies. Berubah bentuk dari satu spesies ke satu spesies. Nah, evolution yang kedua ini, interspecies ini, belum ada bukti lagi. Belum ada bukti kukuh. Yang bukti selalunya mereka ambil daripada DNA saja. Tapi itu bukan bukti yang kukuh.
Oh, ini kita ada DNA ikan. Oh, kita lihat dolphin, dia punya fin dia tersebut ada 5 tulang. Sama juga macam kita punya ada 5 tulang untuk jari. Jadi dia punya jari dia tersebut dah jadi terbentuk seperti dia punya fin dia. Jadi cakap, oh ini mungkin kita ada saudara mara dengan dolphin. Itu andaian. Dan sains tak boleh terbina daripada andaian. Dia mesti mempunyai bukti yang kukuh. Maka kita perlu tahu apa yang dikatakan sebagai scientific theory, scientific hypothesis dan juga scientific fact. Evolution adalah scientific theory, bukan scientific fact. Sebab belum ada bukti tersebut. Microevolution, perubahan atau adaptasi manusia ataupun mana-mana makhluk pada kawasan keadaan sekitarnya itu adalah scientific fact. Dia hakikat. Kita boleh lihat. Dan tak boleh sesiapa yang menyanggahnya. Jadi, perubahan manusia daripada beruk menjadi manusia, beruk menjadi Homo rhodophysis, beruk jadi Homo erectus, Australopithecus jadi pada Florensis, atau Homo erectus jadilah Dinosaurus dan sebagainya, kemudian jadilah dia tu Neanderthal, kemudian jadilah dia Sapien tersebut itu. Ini teori. Belum dapat ada bukti kukuh. Mereka belum jumpa lagi makhluk yang jadi menghubungkan di antara Australopithecus dengan Homo erectus sebagai contoh. Dan Homo erectus dengan Neanderthal sebagai contoh. The interspecies, tulang seperti makhluk bukan Homo erectus, bukan Neanderthal tapi in between. Mereka belum jumpa lagi. The missing link belum lagi jumpa. Jadi kerana itu teori manusia daripada beruk ini remains teori. Ramai saintis yang ada agama, mereka tak pegang sangat dengan teori evolution yang dikatakan sebagai interspecies ini kerana belum ada bukti. Tapi dalam masa yang sama dalam Islam, kalau ada bukti pada masa akan datang, Islam kata tak salah. So be it. Maknanya boleh. Australopithecus boleh berubah kepada Rhodophysis. Rhodophysis boleh tukar kepada Erectus. Dan slowly Erectus bertukar, evolve dia kepada Neanderthals, kepada Florensis dan Denisovans. Tak ada mustahil di sisi Allah SWT. Dan boleh berubah kepada Homo sapien juga. Tak berubah. Tak ada apa-apa yang orang kata tak salah kat situ. Jadi jangan kita rasa, alamak, teori evolution ini bercanggah dengan Islam, bercanggah dengan Al-Quran. Dia tak bercanggah dari sudut sedemikian. Yang kita tak boleh pegang ialah apa? Yang mana Al-Quran kata dengan jelas. Apa Al-Quran kata yang jelas? Ayat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam alaihi salam ini Allah letakkan di atas muka bumi. Itu tak boleh nak disanggah. Dan Nabi Adam ini dalam bentuk Homo sapien. Dalam bentuk Homo sapien. Jadi persoalannya, adakah Nabi Adam ini Homo sapien yang pertama ataupun Nabi Adam ini adalah di kalangan Homo sapien yang wujud? Ini saya akan kupaskan selepas ini. Jadi kita lihat di sini, apabila Allah SWT berfirman kepada malaikat, aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Malaikat tanya, kenapa nak jadikan makhluk yang bergaduh, berperang, melakukan kerosakan? Kenapa? Sebabnya dah ada presiden, dah ada contoh. Sebelum Nabi Adam AS diturunkan ke bumi ini, sapien yang ada ataupun makhluk sebelum sapien ini, mereka berperang sama sendiri, mereka berbunuh sama sendiri. Sebab apa? Mereka ni dah melata di atas muka bumi. Homo erectus kita lihat di sini, dah berjalan jauh dah. Kesan dia, Denisovans dah berjalan jauh. Dan kita lihat di sini, pergerakan manusia tersebut itu sebelum Homo sapien, macam Homo Neanderthals, Denisovans, dah berjalan tersebut. Jadi mereka bertemu sama sendiri dan mereka itu berperang. Neanderthals bertemu dengan Homo erectus. Denisovans mungkin bertemu dengan Florensis. Florensis dengan Denisovans mungkin bertemu dan mungkin berperang. Kita tak tahu. Jadi ini semua berlaku sebelum Nabi Adam AS diciptakan. Persoalannya tadi saya katakan, adakah Nabi Adam manusia yang pertama ataupun Nabi Adam ini adalah di kalangan Homo sapien yang wujud? Ini persoalannya yang insya-Allah saya akan kupaskan pada video yang akan datang insya-Allah. Sekian saja, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.